Boleh mula? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi pertemuan bersama pengarang di Kemah Akademi Jawi Malaysia Taman Pustaka di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan di PWTC atau WTC KL daripada 3 hari bulan Jun sampailah 12 Jun. Jadi siapa-siapa yang masih berkesempatan boleh datang ke kemah kami yang ada tinggal beberapa hari lagi hingga ke hari Ahad ini. Jadi seperti mana yang kita adakan pada hari-hari sebelum ni, kita ada lakukan pertemuan bersama pengarang hari ini dengan pengarang, salah seorang pengarang kepada buku Syekh Abdullah Fahim, ulama ahli sunnah wal jamaah dan perjuangan kebangsaan. Bersama saya pada hari ini adalah Pio Faiz ataupun Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin yang merupakan antara penulis utamalah di dalam buku ini. Jadi seperti mana yang sudah maklum, Pio Faiz ni semua orang kenal lah. Mungkin kalau kita sedikit berkenalan dengan Ustaz Faiz. Boleh? Latar belakang sikit. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Fadil Ustaz Amir. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdha, amma ba'du. Sebagai pengenalan pengenalan diri kau macam mana? Diri dulu. Jadi saya nama Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rusli, lahir di Kelantan, membesar di Kelantan, mengaji secara formalnya di Ma'had Darussalam di Tahfizul Quran, kemudian bersambung ke Ma'had Muhammadiyah Lil-Bani, secara tidak formal non formalnya di Pondok Pasitumbuh Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, kemudian menyambung ke Al-Azhar Asy-Syarif dalam bidang usuluddin tafsir, dan sekarang ini alhamdulillah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berpakat sedang membina sebuah pondok yang mana sekarang pun pelajar kita sudah ada dalam 25 orang dan pondok kita sudah pun beroperasi sudah lebih daripada mula 2016, kalau tak silap 2016 atau 2015 dan sampai sekarang. Dan sekarang ni untuk benar-benar kita mantapkan lagi pondok tersebut, kita binakan di atas tanah wakaf yang kita buka, jual beli sebanyak 1 kaki RM30, 2 ekar bersamaan dengan harga keseluruhannya 1 juta. Jadi itu sajalah setakat pengenalan diri ni. Baik. Jadi Ustaz Faiz ni adalah salah seorang pengarang pada buku Syekh Abdullah Fahim. Dan buku Syekh Abdullah Fahim ni adalah buku yang bertemakan kebangsaan ataupun nasionalisme. Jadi apa yang saya ingin tanya kepada Ustaz Faiz hari ini adalah bagaimana hukum ataupun kedudukan Islam dalam menyikapi nasionalisme. Baik. Kita seringkali orang panggil dimomok-momokkan bahawasanya nasionalisme, semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme itu bukan daripada Islam. Ia daripada pemikiran luar daripada Islam. Yang sebenarnya fahaman seperti ini sebenarnya tersalah dalam membaca sejarah. Barangkalinya orang-orang yang memomokkan seperti itu, dia membaca sejarah kelahiran nasionalisme di Timur Tengah, yang mana menjadi propaganda Barat, propaganda musuh Khilafah Osmaniyah untuk menjatuhkan kekhalifahan Osmaniyah, yang mana Osmaniyah ialah Ajam, bukan Arab. Lalu dimainkan sentimen kebangsaan, sentimen nasionalisme, supaya Arab ni keluar daripada kekhalifahan Osmaniyah dan menentang Osmaniyah dan mendiri kerajaan sendiri. Jadi orang kita baca sejarah tu lalu dihukum nasionalisme di negara kita sini sama seperti itu.
itu salah faham. Nah, salah faham dari segi sejarah. Sebelum daripada sejarah Muslim, Islam mengajarkan kita tentang betapa mencintai bangsa dan negara. Sebagaimana satu ayat Quran yang Allah Ta'ala firmankan, innalladzi farada 'alaikal Qur'ana liyuradduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah lah yang memfardukan. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana. Sesungguhnya Allah lah yang memfardukan ke atas kamu, hai Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan Al-Quran, supaya kamu tu benar-benar dikembalikan ke Mekah Al-Mukarramah. Ayat ni tu ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sampai di satu tempat yang bernama Juhaifah, Rasulullah SAW tu kelihatannya seperti menangis, sedih. Lalu Jibril alaihissalam tu nanya kepada Nabi SAW, "Atabki ya Rasulullah?" Adakah engkau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi, "Ya." Kenapa? Karena rindu kepada Mekah Al-Mukarramah. Ini orang panggil, di sinilah orang panggil apa? Cintakan kepada tanah air. Lalu Jibril kata, Allah sesungguhnya menurunkan aku ni supaya menyampaikan kepada kamu, innalladzi farada 'alaikal Qur'ana yuradduka ila ma'ad. Bila Rasulullah mendengar ayat seperti itu, tersenyum. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah senyum, gembira. Kenapa? Meyakini janji Allah, pasti Rasulullah akan kembali balik ke Mekah Al-Mukarramah. Daripada ayat ni, kalau kita buka dalam kitab Tafsirul Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Ruhul Ma'ani kalau tak silap. Ruhul Ma'ani kalau tak silap. Alim ulama mufassir mengatakan, wa fi hadhil ayati, dan sabit di dalam ini ayat, isyaratun, sebagai isyarah, anna hubbal watani juz'un minal iman. Bahawasanya cintakan kepada tanah air, cintakan negara itu ialah juzuk daripada keimanan. Bahkan orang yang tidak mencintai tanah air dia, tidak cinta kepada negara dia, keimanan dia boleh dipersoalkan. Adakah benar dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sendiri orang yang membawa Islam tu cinta kepada negara dia. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sebelum daripada menjadi Rasul pernah berperang untuk mempertahankan Mekah Al-Mukarramah. Sebelum Islam dibawa oleh Nabi SAW, Rasulullah pernah keluar bersama-sama dengan kaum Quraisy untuk mempertahankan Mekah Al-Mukarramah. Ini menunjuk kata Rasulullah seorang nasionalis, seorang yang berjiwa kebangsaan, berjiwa cinta kepada tanah air. Maka kerana itu nasionalisme dengan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Bahkan nasionalisme, kebangsaan itu satu juzuk daripada ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Tapi nasionalisme yang bagaimana? Yang ini nasionalisme yang membawa kepada menjaga keamanan negara, ketenteraman negara, kedamaian negara, dan memajukan negara tersebut. Itu nasionalisme yang diajarkan oleh Islam. Bukan nasionalisme dengan makna sifat kepuakan, sifat fanatik kepada fuak atau bangsa, sehingga bangsa kita melakukan kesalahan tetap kita bela. Itu dipanggil asabiyah, ta'assub. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan di kalangan kami mereka yang menyeru manusia kepada asabiyah, yakni keta'assuban. Yakni apa asabiyah? Bukan asabiyah itu terus dimaknai dengan kebangsaan. Ini kesilapan kita apabila nak asabiyah ialah kebangsaan, terus kita pukul totok. Sedangkan di kepulauan Nusantara kita ambil kepulauan Nusantara dulu. Jangan kata tanah Melayu. Kepulauan Nusantara yang memperjuangkan kebangsaan ialah ulama-ulama. Di Malaysia ni ada tokohnya Syekh Abdullah Fahid, seperti buku yang kita sedang bincangkan. Di Indonesia ada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Rakan seperguruan di Mekah Al-Mukarramah bersama Hadratus Syekh Tuan Guru Haji Abdullah Fahid. Mereka lah yang membakar semangat-semangat pribumi, penduduk pribumi ketika itu supaya bangkit untuk menuntut mereka. Sehingga di Indonesia Nahdlatul Ulama di sana mengeluarkan resolusi jihad fi sabilillah. Apakah hukum bila ditanya oleh Soekarno kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpul para alim ulama
pondok pesantren di Jawa tu. Lalu dibincang di bahsul masail, dibincangkan permasalahan apakah hukum berjuang melawan penjajah bukan kerana agama, bukan kerana Islam, tapi kerana tanah air semata-mata. Jawab oleh alim ulamanya, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah bagi mereka yang berada jarak 2 marhalah, lebih daripada 2 marhalah, dan fardu ain bagi tiap-tiap orang yang duduk di dalam permukiman tersebut, di dalam negeri tersebut, untuk melancarkan gerakan jihad fi sabilillah. Kenapa? Walaupun tidak menamakan agama, tetapi agama sendiri menuntut untuk memerdekakan daripada penjajahan. Walaupun tidak kata kerana Allah, kerana Islam, ni'ilai kalimatillah, tapi Islam sendiri, Allah sendiri menuntut kita supaya merdeka. Jadi kerana itu tidak diperbincangkan, oh bukan kerana Islam ya, okey tak payah jihad, kita duduk biar kena jajah. Tidak. Tapi tetap dilancarkan jihad terhadap Jepun dan Belanda dan sebagainya, sehingga Indonesia pun merdeka. Di Malaysia kita lambat sikit. Kenapa? Kerana berbeza orang panggil penjajah, maka berbeza taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berbeza cara bentuk penjajahan, maka berbezalah hukumnya. Jadi kita di sini British, bukan Belanda, bukan Belanda, di sana Belanda. Di cara Belanda menjajah peribumi di Indonesia tu, mereka menjauhkan ulama daripada keraton, daripada istana. Sehingga ulama tu bersama dengan rakyat. Sebab tu negara mereka menjadi Jumhuriyah Republik. Adapun British, cara menjajahnya tidak menjauhkan ulama daripada raja, daripada sultan, daripada keraton, daripada istana. Sebaliknya mereka hanya nak isi-isi hasil bumi daripada tanah Melayu kita. Urusan agama masih diberi peluang kepada alim ulama untuk mendampingi para sultan, para raja. Maka kerana itu alim ulama kita, kaum tua terutamanya, mereka mengambil jalan bahawasanya masih lagi boleh dilaksanakan Islam tu, dinasihati agama, dipraktik agama dalam istana, dalam negara. Maka mereka tidak mengambil tindakan drastik, memberontak dan sebagainya. Kenapa? Karena keamanan itu lebih didahulukan daripada keimanan. Keselamatan lebih dahulukan daripada Islam. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad SAW setiap kali masuk bulan baru, tahun baru, Allahumma adkhilhu bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazi minasyaitan. Ya Allah, ya Tuhan, masukkan bulan baru ke atas kami ini dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman, keredaan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Rahman, dan jauhi kami daripada tipu daya syaitan. Jadi kenapa Nabi tidak mendoakan Allahumma adkhilhu bil imani wal amni wa bil islami was salamati? Didahulukan iman daripada tidak didahulukan iman daripada aman, tidak didahulukan Islam daripada keselamatan. Sebaliknya didahulukan aman daripada iman. Keislaman dan keselamatan daripada Islam. Kerana tanpa keamanan dan keselamatan, bagaimana umat mampu untuk menjaga iman dan melaksanakan Islam? Maka kerana itu kaedahnya keluar al-amnu. Bukan amnu. Al-amnu, keamanan. Al-amnu muqaddamu 'alal imani was-salamatu muqaddamu 'alal islami wal insanu qabla at-tadayyun. Keamanan sebelum daripada keimanan. Bicara soal keamanan dahulu. Keselamatan, kesejahteraan sebelum bicara tentang keislaman, dan kemanusiaan sebelum bicara tentang keagamaan. Jadi ini perkara-perkara yang insya-Allah kalau kita selusuri pemikiran alim ulama kaum tua kita zaman Syekh Abdullah Fahim dulu, zaman Syekh Hashim Asy'ari dulu, insya-Allah mereka sebenarnya mempunyai pemikiran yang sangat jenius dan mempunyai pandangan yang sangat jauh. Sayangnya tidak dikorek dan tidak dijaga oleh kita, dan tidak dikembangkan oleh kita. Maka terpadam begitu saja kalau kita tidak menjaganya. Maka kerana itu inisiatif kita supaya kita dapat kenalkan kembali jasa alim ulama kita dengan negara kita, dengan bangsa kita. Maka terkeluarlah buku yang diterbit oleh Akademik Jawi, Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Jadi saya ni lebih daripada jawab apa soalan. Habis dengan buku-buku habis. Okey. Jadi itulah
sedikit sebanyak tentang apakah kedudukan Islam tentang memperlihatkan nasionalisme. Jadi seperti mana yang dilihat oleh para penonton, ini adalah Syekh Abdullah Fahim. Jadi Syekh Abdullah Fahim ini adalah tokoh nasionalisme yang utama, yang besar dari kalangan ulama kaum tua dalam memperlihatkan perjuangan kebangsaan khususnya di tanah Melayu. Dan juga beliau adalah sahabat sekutuan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi berkenaan dengan dua tokoh ini, iaitu Syekh Abdullah Fahim dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, boleh tak Ustaz uraikan ataupun perkenalkan siapakah dua orang tokoh ini? Baik. Sebenarnya kena, kalau saya berkenan ni tak payah belilah buku. Ya, bagi semua. Tapi al-ma'ruf la tu'raf, kalau kiranya ada benda yang sudah ma'ruf diketahui tak perlu diperkenalkan lagi. Cuma sebagai kita ambil tabaruk, ambil keberkatan lah. Nah, inda zikril ulama atau inda zikril awliya tanzilur rahmah. Di sisi kita menyebut tentang para alim ulama, para aulia, ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahannya. Jadi Syekh Abdullah Fahim ialah tokoh ulama yang kelahiran kata setengahnya lahir di Pulau Pinang. Nah, kata setengahnya lahir di Mekah, mualak di Mekah, Al-Mukarramah sendiri. Sama ada lahir di Penang atau lahir di Mekah, tapi sepakat di kalangan para ahli tarikh, ahli sejarahnya, iaitu Syekh Abdullah Fahim ini membesar di Mekah. Sehingga diceritakan apabila dia pulang daripada Mekah Al-Mukarramah ke tanah Melayu, dia tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Nah, dia kena belajar balik bahasa Melayu. Kenapa? Sentiasa guna bahasa Arab. Ini menunjuk kata bahawasanya beliau itu benar-benar membesar di Mekah Al-Mukarramah. Sebaliknya Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini seorang tokoh ulama daripada Jawa. Nah, beliau mengaji dengan Syekhana Khalil Bangkalan, seorang tokoh ulama di Madura, yang mana daripada Syekhana Khalil Bangkalan ini keluarlah beratus alim ulama di tanah Jawa yang membuka pondok-pondok pesantren. Kalau diibaratkan kita di tanah Melayu ni, Syekhana Khalil Bangkalan ni seumpama Tok Kenali, Syekhana Kenali Kelantan. Kalau di sana ada Syekhana Khalil Bangkalan, kita di sini ada Syekhana Kenali Kelantan. Nah, iaitu anak murid Tok Kenali ni memang majoritinya membuka pondok. Kalau kita siasat betul-betul, beratus anak murid Tok Kenali ni di Penang, Syekh Osman Jalaluddin Penanti buka pondok. Nah, Tuan Guru Haji Wahid, Muallim Haji Wahid di Melaka, itu anak murid Tok Kenali buka pondok. Jadi boleh dikatakan yang membuka pondok di tanah semenanjung Melayu Malaysia kita ni ialah anak-anak murid daripada Syekhana Kenali Kelantan. Begitu juga Syekhana Khalil Bangkalan, salah seorang daripada anak muridnya ialah Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi kedua-dua ni bertemu di Mekah Al-Mukarramah. Ceritanya panjang, kalau nak tengok tu lebih tiup pun ada. Kalau di Indonesia, mereka menghargai orang panggil tokoh kebangsaan mereka sendiri, sehingga mereka buat filem, beberapa filem dah. Kalau di Muhammadiyah ada filem Sang Pencerah, itu menceritakan tentang tokoh kiai dia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Ahmad Dahlan ke Kiai Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan. Begitu juga di Nahdlatul Ulama pun ada Sang Kiai. Nah, itu menceritakan tentang perjuangan Kiai Hashim Asy'ari dalam kemerdekaan di Indonesia. Dan yang terbaru kalau tak silapnya dia gabung dua-dua tokoh tu. Tapi tak sampai lagi filem tu, hanya di Indonesia saja boleh tengok. Nah, tapi tempat kita ni kurang orang panggil menghargai tokoh-tokoh yang berjasa dengan tanah air kita. Mungkin di kalangan kita kalau sebut nama Syekh Abdullah Fahim tak kenal boleh jadi. Dah banyak saya berceramah ketika tu di kuliah-kuliah Maghrib. Mungkin ketika awal-awal sebelum buku ni siap, saya tu banyak orang panggil menerima jemputan untuk kuliah ceramah tentang kebangsaan, tentang semangat nasionalisme. Nah, apabila saya menyebut tentang nama Syekh Abdullah Fahim, terpinga-pinga orang. Siapa? Tak kenal. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi, semua kenal. Padahal Syekh Yusuf Qaradawi itu bukan orang Malaysia. Bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia, tak pernah beranak di Malaysia, pernah datang pernah lah dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah ke apa. Sebaliknya Syekh Abdullah Fahim ini orang yang lahir di sini, dan kemudian sambung mengaji di Mekah sejak daripada kecil dan pulang berbakti kepada negara kita dengan mendirikan madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah.
Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Mana sekolah Ma'arif, Dairatul Ma'arif Wataniyah, artinya sekolah cerdik pandai yang dibangsakan kepada kebangsaan. Mana ketika tu ulama pondok kita sudah mempunyai pondok kebangsaan. Nah, pondok kebangsaan sudah wujud masa tu. Mempunyai sistem nizami. Boleh tengok. Kalau tak silap dalam buku ni ada ke tidak? Ada. Wallah, tengok buku yang lain kok. Iaitu pakaian-pakaian formal pelajar-pelajar madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Ketika mana pelajar umumi pakainya serban, songkok, baju Melayu mengenakan mereka. Kelas nizami itu pakai dengan seluruh amal seperti sekolah Arab, kemasan. Jadi lahir di sini, menabur bakti di sini, dan meninggal dunia di sini, dan berjasa untuk kemerdekaan negara kita, boleh dikatakan A sampai Z. Saya cukup tak setuju apabila orang kata Syekh Abdul Fahim ini hanya berjasa tentang letak tarikh merdeka, ya. Letak tarikh merdeka, ya. Itu orang panggil kajian yang tidak tuntas, tidak mendalam, serta boleh jadi menganggap remeh peranan ulama untuk kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan negara kita ni hasil irsyadul ulama daripada A sampai Z. Daripada A sampai Z, cara nak dapatkan duit untuk dapat ke London, itu Syekh Abdul Fahim yang bagi cadangan. Minta supaya Tunku Abdul Rahman ni menganggap bapa Syekh Abdul Fahim. Saya pernah pergi ke rumah lama, rumah sejarah tu, rumah Syekh Abdul Fahim yang lama tu. Yang mana rumah sejarah tu dulunya sebagai pejabat UMNO dan ketika mana PAS ditubuhkan, dia jadi pejabat PAS. PAS dengan UMNO ketika tu dua ahli. Itulah pejabat PAS yang pertama dan pejabat UMNO yang tertua di rumah sejarah di depan Masjid Jami'ul Badawi, kalau tak silap. Dan orang tua di situ, tak silap siapa, saya tak ingat dah, wallahualam, saya tak ingat dah. Orang yang belajar di Syekh Abdul Fahim juga, dia kata di tangga ni lah mula Ustaz, Tunku Abdul Rahman selalu tunggu Syekh Abdul Fahim. Selalu tunggu. Kalau dia datang nak pergi ke Kuala Lumpur, dia akan singgah sini, dia akan tunggu Syekh Abdul Fahim sampai Syekh Abdul Fahim keluar. Atau dia dah Kuala Lumpur nak pulang ke tempat dia akan tunggu juga di tangga ni sampai Tok Guru keluar. Jadi Tunku Abdul Rahman tu menganggap Syekh Abdul Fahim tu seperti bapa dia, orang tua dia. Dan beliau menanyakan bagaimana kita nak dapat merdeka dengan aman. Ketika tu Sa'dun Jubair ni, orang yang ketua pemuda, tak silap saya, ketua pemuda UMNO sudah orang panggil tidak tahan dengan cara perlahan, dengan cara aman, nak perang nak perang. Masa tu isu Melayan Union kalau tak silap, nak perang. Sudah habis kesabaran untuk kita bertolak ansur, tapi Syekh Abdul Fahim melarang. Karena tadi al-amnu muqaddamu 'alal iman, wassalamatu muqaddamu 'alal islam. Jadi Syekh Abdul Fahim memberi petunjuk, kalau nak merdeka dengan aman, pergi ke London, bincang, bertolak ansur, bermusyawarah, pujuk, guna kau orang panggil taktik diplomatik, dia panggil. Macam mana nak pergi? Buat ceramah, kumpul orang Melayu, bagi tahu, nyatakan hasrat untuk merdeka, dan kutip dana. Masa tu kutip derma dah. Kutip derma. Kalau orang tak percaya, Haji Ahmad Badawi boleh jadi saksi bahawasanya benar Tunku Abdul Rahman nak pergi untuk merdeka. Daripada mula kutip derma sampailah dah cukup duit dah nak pergi, bawa Melayu, bawa Cina, bawa India. Itu pun Syekh Abdul Fahim yang bagi nasihat, dan pergi dengan kapal layar, pulang dengan kapal terbang dengan pesawat. Itu pun Syekh Abdul Fahim, sehingga kepada tarikh kemerdekaan, dan sehingga memberi isyarah lagi. Nanti berapa tahun dia sebut ni, dia dengan tepat berapa tahun lagi tanah Melayu ni akan berubah nama. Dan ketika itu akan berlaku konfrontasi di antara kita dengan Indonesia. Maka Syekh Abdul Fahim
menyebut supaya kita orang Melayu ni jangan mudah terprovokasi. Sentiasalah dibacakan dua syair ni dalam majlis-majlis orang Melayu, iaitu Yahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tau aman. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Itu jasa Syekh Abdul Fahim yang menyebabkan kita tidak sempat orang panggil perang berlanjutan lama dengan Indonesia. Jadi akhirnya gencatan senjata damai. Ini nak cerita secara ringkasnya, peranan ulama begitu besar dalam mencapai kemerdekaan negara kita. Maka jangan kita hanya apabila merdeka, Tengku Dua Rahman, Sudirman, itu saja yang kita kenal. Tengku Dua Rahman dan Sudirman saja yang kita kenangkan apabila merdeka 31 Ogos. Tertinggal jasa yang sebenar. Tanpa Syekh Abdullah Fahim dan alim ulama sezaman dengannya, mungkin tidak akan boleh Tengku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan. Dan tidak akan dapat Sudirman menyanyi lagu tanggal 31. Jadi benar kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. La dina illa bil jama'ati. La hurriyata illa bid din. Tidak ada kemerdekaan melainkan kerana agama. Wala dina illa bil jama'ati. Dan agama tidak dikira agama yang sebenar melainkan ahlu sunnah wal jamaah. Wala jama'ata illa bir riyasati. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak akan kuat melainkan dengan kepimpinan, dengan kekuasaan, dengan undang-undang. Wala riyasata illa bil ilmi. Dan kekuasaan itu tidak akan didapat melainkan dengan ilmu. Kalau bodoh tak boleh kekuasaan, kena tipu. Wala la ilma illa bil ulama. Dan tidak akan dapat ilmu melainkan dengan ulama. Artinya la hurriyata illa bil ulama. Tidak dapat kemerdekaan melainkan dengan asbab alim ulama. Jadi sangat besarlah faedahnya kalau kita dapatkan buku Syekh Abdullah Fahim, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perjuangan kebangsaan. Insya-Allah kita akan menghargai perjuangan ulama tanah air kita sendiri. Kemudian kita akan dapat rasa bahawasanya anugerah Allah Ta'ala kepada rumpun Nusantara. Iaitu di tanah Melayu kita punya Syekh Abdullah Fahim, punya anaknya Tuan Guru Haji Ahmad Badawi, dan cucunya Perdana Menteri yang Yang kelima, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Kalau di Indonesia kita punya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan anaknya Kiai Wahid Hashim, dan cucunya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, presiden yang keempat Indonesia. Ayahnya Gus Dur, ayahnya ialah Menteri Agama yang pertama. Macam ayah Pak Allah Badawi ialah Esko Agama yang pertama di Pulau Pinang. Jadi ini orang panggil hasil air tangan daripada Nusantara yang patut kita kena jaga. Dan sahabat beliau Syekh Abdullah Fahim berjaya membuka satu jamaiyah, satu NGO, satu ormas yang sampai sekarang terbesar di dunia. Bukan parti, NGO, iaitu Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah dan kemajuan pondok-pondok turas, pondok-pondok pesantren. Dan Syekh Abdullah Fahim pun sebenarnya mengikut seorang murid beliau, Tuan Guru Haji Ahmad Ziyadi, di muzakarah alim ulama Semelaya di Kepala Batah di Pondok Dairatul Ma'rifatannya, beliau mempernamakan majlis alim ulama yang bermuzakarah itu ialah Nahdlatul Ulama Melaya. Dan kalau mengikut Tuan Guru Haji Mak Saman Kati, yang mencadangkan nama untuk penubuhan parti Islam dengan Nahdlatul Ulama Melaya itu ialah salah seorangnya ialah Syekh Abdul Fahim. Tapi tidak terlekat nama tersebut. Tetapi Syekh Abdul Fahim meletakkan nama tersebut kepada satu jemaah kaum tua yang menjawab dengan ilmiah isu-isu yang dibangkitkan oleh kaum muda, oleh Ustaz Haji Ibrahim Aqibi ketika itu dan beberapa ulama-ulama muda yang kaum muda yang lain. Jadi ini cara alim ulama kaum tua dulu, iaitu menjawab dengan ilmiah. Bukan dengan memaki hamung, dengan tidak. Ini cara ahli sunnah jamaah yang sebenar. Kita sudah ketinggalan. Sehingga diterbitkan buku majlis, kitab majlis alim ulama, muzakarah alim ulama Semelaya di Kepala Batah, dan terkandung ni. Terkandung. Jadi dalam buku ni ada sejarah Syekh Abdullah Fahim dengan Kiai Hashim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Melaya, dan khutbah al-iqaz, khutbah kesedaran, kebangkitan, menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya orang panggil memajukan tanah air, memajukan negara,
Sebagaimana kalau kita tengok di sini sedikit, nah. Mana kau surat mana? Ni. Di belakang tak? Dia depan. Oh, dia di tengah. Ni. Jumpa dah. Sebagaimana yang kita tengok sikit ni, mengikut kata Syekh Abdullah Fahim, wa inna huquqa watanikum la tuhsar wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yunkar fa innaha al ummu syafiqatu thaqilul ahmad. Sesungguhnya hak-hak tanah air kamu tu tidak dapat dihitung banyaknya, dan mendiri dan bangun memajukan keadaan tanah air itu ialah kewajipan yang tidak boleh diingkari, karena sesungguhnya tanah air itu ialah ibu pertiwi yang berat tanggungannya. Ini tengok cara alim ulama punya pemikiran dulu. Mereka menggunakan agama untuk memajukan negara, bukan menggunakan agama untuk menghancurkan negara. Ini. Jadi saya rasa tidak rugi dan sangat penting kalau kita orang yang benar cintakan bangsa dan negara dan cintakan agama, untuk kita beli buku Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak ringkasan kandungan buku Syekh Abdullah Fahim dan juga kenalan kepada tokoh yang dibincangkan dalam buku ini, iaitu Syekh Abdullah Fahim dan juga sahabatnya Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Jadi buku ini ada dijual di Akademi Jawi Malaysia, di booth yang di kemah yang ke-3092 hingga 94, dan ada juga di kemah 4071 di tingkat 4. Dapatkan buku ini, sementara pada pesta buku ini kita adakan harga diskaun. Jadi siapa-siapa yang masih ada di pesta buku ini atau berkesempatan hadir sekarang, bolehlah datang ke kemah Akademi Jawi, boleh bertemu dengan pengarang kita, Ustaz Ahmad Faiz. Dan kita ada dalam tempoh beberapa hari lagi hingga hari ini pesta buku berlangsung, jadi cepat-cepatlah datang. Baik, saya kira sekadar itu saja sesi pertemuan bersama pengarang kita pada hari ini. Kita bertemu pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih.